Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara pengacara majlis, rakan-rakan pimpinan parti-parti dalam gabungan rakyat Sabah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya ingin menyatakan bahawa pada malam ini malam yang agak bersejarah. Malam yang begitu penting dalam siri jelajah kempen sempena dengan pilihan raya negeri Sabah ini. Dan menyaksikan kehadiran ribuan saudara-saudari di majlis pada malam ini, saya rasa kagum. Saya rasa cukup bangga. Dan saya rasa bahawa inilah petanda-petanda awal yang menunjukkan bahawa parti-parti gabungan rakyat Sabah akan mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya ini, insya-Allah. Kita harus rasa confident. Bukan kerana apa, ialah kerana kita tahu inilah kesempatan yang telah pun diberikan di dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita, yang mana penentu bagi arah tuju sesebuah negara, termasuklah negeri Sabah ini, adalah di tangan kita, di tangan rakyat yang ada di negeri Sabah. Corak bagaimana Sabah nak diolah menjadi sebuah negara yang maju membangun dengan rakyatnya berjaya, itu adalah terserah kepada kebijaksanaan rakyat Sabah itu sendiri. Maka oleh sebab itu, dalam siri kempen yang telah pun saya ikuti untuk beberapa hari di Sabah, saya tidak ingat berapa tempat yang saya telah lawati, nampaknya sokongan rakyat Sabah kepada calon-calon yang bertanding di atas parti-parti gabungan rakyat Sabah ini begitu jelas. Ribuan yang telah pun keluar untuk menunjukkan pernyataan sokongan dan rasa sukacita untuk melihat bahawa akan ada satu perubahan besar yang akan berlaku selepas 26 hari bulan September yang akan datang ini. Perubahan itu ialah pembentukan sebuah kerajaan baru, gabungan rakyat Sabah, yang bersama-samanya adalah parti-parti seperti Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PBS dan lain-lain parti-parti sahabat. Saya pada malam ini akan mengambil masa mungkin 2 ataupun 3 jam. Wah, tidak sepanjang itu. Tetapi inilah kesempatan dan peluang yang saya fikir sesuai selaku Perdana Menteri untuk menjelaskan beberapa perkara-perkara yang saya anggap penting untuk saudara dan saudari menerimanya, dan juga sama penting untuk saudara dan saudari menyampaikan kepada seluruh pengundi-pengundi di negeri Sabah tentang apa yang kita dalam Perikatan Nasional khususnya perjuangkan, supaya Sabah akan menjadi sebuah negeri yang maju, negeri yang berjaya. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya ingin nak peringatkan bagaimana yang kita dapat saksikan pada malam ini, kehadiran yang begini ramai. Tetapi dalam situasi yang luar biasa.
norma baru, the new normal, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita ini, yaitu kehadiran saudara-saudara di sini telah pun disebutkan oleh pengusi dan pengacara majlis tadi, mesti mengamalkan SOP, Standard Operating Procedure, yang wajib kita laksanakan sepenuh masa, seperti memakai pelitup muka, the face mask. Saya tak pernah tahu ada face mask sebegini. Tetapi sekarang ini di mana-mana pun saya pergi, bukan saja di Sabah, di seluruh negara, semua rakyat Malaysia patuh untuk pakai face mask ini. Terima kasih dan tahniah pada saudara-saudara sekalian. Keduanya, kita disuruh jangan duduk rapat-rapat. Biasanya dalam mana-mana majlis, kita disebutkan untuk duduk rapat-rapat supaya erat hubungan kita. Tetapi kali ini bukan saja di sini. Arahan dikeluarkan di tempat-tempat ibadah, di masjid, di kuil, di gereja, bukan saja di Sabah, di seluruh negara, supaya kita tidak duduk rapat-rapat, mesti mengamalkan penjarakan sosial. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain ialah COVID-19. Depan saya ini bukan sanitizer, air untuk saya minum kalau perlu. Tetapi kita disuruh setiap saat, sebaik mungkin mesti cuci tangan kita. Tadi saya mohon maaf, saya minta supaya yang menyediakan tempat ini menyuci mikrofon. Bukan tuan-tuan yang berucap sebelum saya itu kotor, tapi untuk menjaga keselamatan supaya situasi dan keadaan kita sentiasa terpelihara. Menggunakan sanitizer, sabun dan basuh dengan air betul-betul. Ini norma baru yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Malahan tidak berlaku di dalam sejarah dunia. Kenapa begitu? Kerana kita berhadapan dengan ancaman penularan wabak COVID-19. Saya gunakan mukaddimah ini kerana wajib saya sampaikan untuk menentukan jangan selepas kita pulang nanti akan ada lagi satu kluster patagas. Na'udzubillah. Jangan ada kluster Teluk Penyu, Kuala Penyu, Beaufort. Tadi saya pergi ke mana tadi? Banyak tempat saya pergi. Kerana kita masih berada dalam situasi yang cukup mengancam. Maybe you don't realize it, but it is a fact. Malahan banyak negeri sudah pun dapat mengatasi masalah COVID, tetapi dilihat di Sabah ni macam kembali semula. Ada kluster Tawau, ada kluster Lahad Datu. Tak tahu apa lagi kluster baru yang baru saya dengar semalam. Apa dia? Tak apa-apa lah. But this is a very serious matter. It is something that we have not faced in the whole of our life. Usia saya 73 tahun. Masih muda lagi. Bila buka pelitup nampak muka yang handsome. Sudah tua. Tapi masih gagah dan masih bisa berdiri di hadapan saudara dan berucap pada malam. It is a very serious situation. Semalam saya membaca berita di United States America, negeri yang dikatakan termaju di dunia, ada 200,000 satu hari. 200,000 positive COVID a day. Di Amerika Syarikat sudah ada juta manusia yang sudah pun meninggal dunia. Di Malaysia ada 138. Saya nak sebutkan begini ialah
Pilihan raya negeri yang kita adakan hari ini berada dalam situasi norma baru. Supaya kita dapat memperingatkan diri kita dan rakan-rakan kita dan keluarga kita bahawa pilihan raya ini lebih penting daripada biasa, bukan kerana dia pilihan raya baru, tetapi bagaimana sebuah kerajaan nak dibentuk untuk dapat menguruskan masalah yang agak serius yang sedang dihadapi oleh negara, khususnya di negeri Sabah. Dan juga bukan masalah untuk menguruskan penyakit wabak COVID-19, tetapi menguruskan kehidupan kita. It is not about life. It is also about livelihood. Soal kehidupan kita, soal kesehatan kita. Kerana dengan sebab tindakan yang luar biasa yang terpaksa saya ambil, membuat keputusan sebagai pengurusi Majlis Keselamatan Negara, saya telah pun membuat satu keputusan yang tak pernah saya buat dalam sejarah hidup saya. Selepas 1 hari bulan Mac, saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri 18 hari bulan Mac. Selepas itu saya buat keputusan memberitahu seluruh rakyat Malaysia dan saudara dengar ucapan saya dalam televisyen. Meminta supaya kita semua jangan ke mana-mana. Duduk di rumah. Stay safe. Jangan ke sana, jangan kemari, jangan ke sana, jangan kemari. Just stay at home. Saya arahkan supaya semua kilang-kilang, kedai-kedai, tempat perniagaan besar kecil tutup. Ini tak pernah saya lakukan. Dan tak pernah negara kita mengalaminya, ialah kerana situasi yang agak luar biasa itu. Hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Sabah yang patuh kepada arahan, sehingga hari ini disebutkan oleh World Health Organization bahawa Malaysia adalah antara negara yang paling berjaya menguruskan COVID di antara negara-negara di dunia pada hari ini. Jangan ucap terima kasih pada saya. Terima kasih pada kita semua. Tapi persoalan yang kita bangkitkan dalam kita sedang menguruskan masalah ini, dan ini belum tentu selesai dalam sebulan dua. Saya sudah umumkan bahawa PKPP ini akan kita teruskan sampai 31 Disember. Ramai yang bertanya dengan saya, what happened after that? I am not too sure. Mungkin kita terpaksa lanjutkan lagi. Wah, berapa lama Tan Sri? Saya tidak tahu. Selagi ubat untuk digunakan bagi menyelamatkan nyawa dan sakit COVID ini dengan adanya vaksin tidak ditemui, kita tidak pasti bila. Kalaupun sudah ada, sekarang ini pun ada negara yang sudah membuat cubaan untuk mengeluarkan vaksin, belum ada di pasaran, tetapi karena permintaannya melibatkan berbilion manusia, billions of people who are in more than 100 odd countries in the world, hendakkan ubat ini. Apa jaminan bahawa Malaysia boleh dapat ubat? Sebab itu Kerajaan Perikatan Nasional membuat keputusan dalam Kabinet mengarahkan supaya Menteri Kesihatan dan Menteri Sains dan Teknologi Malaysia runding dengan mana-mana syarikat, baik di China ke, di Rusia ke, di Amerika ke, mesti kita jaminkan supaya di Malaysia ini kita akan dapatkan bekalan vaksin yang cukup, kerana kita tidak tahu berapakah rakyat Malaysia yang nantinya akan dijangkiti dengan penyakit wabak COVID ini. Ini soal nyawa. Sebagai Perdana Menteri, setiap nyawa rakyat Malaysia ini cukup besar nilai. Kita tidak mahu seorang pun manusia di Malaysia yang meninggal dunia dan mati kerana tidak adanya ubat dan tidak adanya usaha dibuat oleh kita untuk menyelamatkan nyawa mereka. So that is one very important thing. We have not solved the problem while we're having election here.
Mungkin akan disambung lagi PKPP dan sebagainya. Tetapi yang juga menjadi permasalahan yang saya sebutkan juga di mana-mana, ialah kesan kepada kehidupan kita ini. Masalahnya apa yang sedang pun kita hadapi, ekonomi negara kita, bagaimana juga berlaku di negara-negara yang lain, hampir semua dunianya, terjejas dengan begitu teruk. Bila saya kata henti jangan bekerja, 15 juta manusia tidak boleh bekerja. 15 million Malaysian have to stay at home. Kerana kilang tutup, perniagaan warung tak boleh dibuka, kedai-kedai pun tak boleh dibuka untuk perniagaan. Jadi tutup ekonomi. Pakar keuangan negara mengatakan sehari kita tak berurus, ekonomi kita rugi 2.4 bilion. Dalam saya memfungsikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, satu hari Governor Bank Negara yang hadir bersama maklum pada saya. Dia beritahu pada kami dalam mesyuarat EAC, dia kata, Tan Sri, kalau mulai sekarang sampai sebulan yang akan datang ekonomi tidak dibuka, seluruh sistem bank keuangan negara akan runtuh. Dan kalau runtuh, kita akan rugi lebih daripada 1 triliun ringgit Malaysia. Saya nak beritahu orang Sabah, this is not a small matter. It is a big issue. Dan oleh sebab apa yang telah pun saya sebutkan begitu besar kesannya, ekonomi negara sudah teruk terjejas. Laporan yang kita telah baca mengunjuk sebanyak minus 17.1%. Bukan saya suka, malah negara-negara lain pun terjejas. Singapura, Indonesia, mana-mana pun negara terjejas teruk dengan keadaan ekonomi yang agak begitu buruk yang terpaksa mereka hadapi disebabkan oleh masalah COVID ini. Jadi apa yang penting sekarang ini ialah bagaimana kerajaan menguruskan soal ini. How do you bring back your economy onto the right track? Termasuk juga di Sabah. Bagaimana ekonomi negeri Sabah yang sebelum disebutkan tadi, sebelum pun keadaan COVID melanda dunia, sudah merencut, mengecil, apa yang disebut oleh Arthur sebentar tadi, 0.5%. Shrinking and shrinking. Saya kira pada hari ini mungkin sudah minus berapa peratus, wallah, saya tak tahu berapa bilangan peratusan. So we are facing a serious situation. It is not the normal thing that we are facing. It is an unusual, unprecedented permasalahan besar yang mesti kita uruskan dengan bijaksana. Kalau kita tidak lakukan dengan bijaksana, dengan pengurusan yang cekap, dengan sumber dana yang ada, maka ekonomi kita mungkin tidak akan dapat pulih dalam tempoh yang cepat. Sekarang ini ada pakar yang mengatakan ekonomi kita pulih tahun hadapan 7 ataupun 8%. Itu kita harap akan berlaku. Jadi persoalan yang saya sebut ini tadi ialah when we are facing such a challenging time, now it is important to have a strong leadership. We must have a strong government. The government that cares. Kerajaan yang prihatin, yang tahu, yang bijaksana, yang tahu untuk menguruskan ekonomi negara kita. Menguruskan ekonomi negeri Sabah. Supaya Sabah tidak terus terjumus jatuh ke bawah. Dan tanggungan beban yang akan ditanggung oleh rakyat akan begitu besar sekali. Now it is important that Sabah state government must be together with the federal government. Betul tak? When the federal government is Perikatan Nasional, it is obvious that Sabah must also vote Perikatan Nasional. Gabungan Rakyat Sabah. Betul? Setuju? Itu logik, bah. Budak anak-anak sekolah pun bisa tahu. Kerana isu untuk membangunkan semula ekonomi seperti yang berlaku di Sabah. Saya tidak katakan saudara saya Datuk Shafie Apdal tidak buat apa-apa. That's not fair. Let's acknowledge he has done something. Walaupun dia banyak buat pengumuman tapi tak buat banyak-banyak. Ini sahabat baik saya.
Sebelum saya bentuk kerajaan, saya telefon dia untuk tolong bantu, dia tak angkat telefon. I'm saddened by that. It's okay. Dia fikir dengan sebab tak sokong saya, tak boleh bentuk kerajaan. Nasib baik orang Sabah yang lain, orang Sarawak, orang Semenanjung, parti-parti yang ada semua di hadapan kita, memikirkan soal masa depan rakyat dan negara, mereka bergabung bersatu hati. Tapi malangnya, warisan tidak bersama dengan kita. So, apa kita buat? Nanti 26 hari bulan kita buang dia. Tak payah pilih pada dia. Jangan membazirkan undi, bagi pada undi yang orang tak boleh mampu bekerja. Tak mau bekerja sama. Saya tidak nak mengatakan dengan sebab warisan maka Sabah lebih terancam. That is not fair too. But obviously pihak-pihak yang mungkin rasa, okay, Sabah on their own. Dia mungkin akan ambil tindakan-tindakan yang boleh menggugat keadaan. Dan ini akan membawa kesan pada kehidupan kita di Sabah. Saya mau bercakap soal yang sensible. Muka saya ni, minta maaf, serius, susah nak senyum, tapi hati baik. Jadi yang kita nak tentukan sekarang ini, bagaimana nak mengurus. Dan nak menguruskan ekonomi sebagai contoh. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Sebuah kerajaan terpaksa mencari dana dan sumber besar untuk membela nasib setiap rakyat yang ada dalam negara kita yang teruk terjejas disebabkan oleh masalah COVID. Berapa jumlahnya sampai hari ini? Hampir pula 300 bilion ringgit Malaysia. Tak tepuk tangan, tak apa. Pasal orang di Petagas itu orang kaya. 300 billion is a small matter. It is a big, huge amount of money. Yang terkini yang disebutkan oleh Datuk Wee Ka Siong tadi, kita sudah keluarkan peruntukan 7 bilion daripada 10 bilion untuk prihatin. Kita prihatin. Siapa yang dalam kategori B40 termasuk yang bujang dapat. Siapa dia sini yang bujang kat tangan? Mana dia yang bujang? Semua sudah kahwin. Akan dapat. Kalau sudah dapat dahulu, dapat lagi. Kalau dulu dalam prihatin pertama dapat 1,600 untuk B40, yang akan datang dapat 1,000 lagi bah. Kalau tak sokong Perikatan Nasional, itu tak wajar. Tak mengenang budi. Minta maaf, itu mainan saja. It's not my money, it is your money. Ini bukan duit saya. Saya wallahi satu sen pun saya tak ambil duit kerajaan. Lebih lagi untuk di Sabah ni, saya bukan penjajah. Ada orang di sana kata, saya ini datang untuk jajah. Siapa jajah? Siapa? Kalau dibentuk kerajaan di peringkat Sabah, yang bina kerajaan Sabah, orang Sabah. Yang akan jadi ketua menteri pun orang Sabah. Orang yang di menteri-menteri pun orang Sabah. Saya tak boleh, tak layak untuk jadi ketua menteri di sini pun. Pasal saya orang Johor. Johor memang orang baik-baik semua. So it is about what we need to work together to plan. Saya telah beritahu pada kawan-kawan saya dalam kabinet, kalau dikatakan Malaysia ni antara negeri yang paling pertama sudah dapat memulihkan keadaan COVID dan antara yang berjaya di dunia, jangan besok bila soal nak memulih ekonomi, kita masih tinggal di belakang. Nak bandingkan dengan negara jiran kita seperti Singapura. Singapura, kalau dibandingkan dengan Malaysia, mereka berhadapan dengan masalah. Masih ada COVID di sana belum selesai. Kita sudah lebih awal sedikit pulih. Tetapi jangan lepas ini besok, Singapura lebih ke depan daripada kita dan kita belakang daripada mereka. Something is wrong there. Jadi sebab itu, it is not about just managing this. You have to know how to manage it. Sebab itulah dalam soal ini, antara perkara yang agak utama apa dia? It is the bread and butter issue. Ini soal mesti ada makanan di atas meja. When I wake up every morning, what do I think? I think about whether my people down there, could be here in Petagas, could be in Kanga Police or anywhere in Malaysia, have no food on the table. I will be the most, I would say,
tak tahu apa menguasai. Sebab itu saya memikirkan soal itu, kita kena cari jalan. Bantu rakyat apa yang boleh. Kalaupun terpaksa kita pinjam-pinjam dahulu, bila sampai masa kita pulang balik, bila ekonomi sudah baik. And this is exactly what we are doing. Kita nak menentukan supaya rakyat beri pendapatan. Sebab itu kita bagi wang tunai. Mana kerajaan sebelum ni bagi wang tunai sebanyak? Ya, ada bantuan BRIM, tak sebanyak bantuan yang kita keluarkan sekarang. Jumlahnya berbilion. Saya tidak kata tidak baik. Baik itu, tetapi ini keadaan lebih teruk lagi. Sudah bagi sekali, tak cukup, bagi sekali lagi. Saya tak tahu lepas ni kalau ada duit lagi, bagi sekali lagi. Tapi tak selama-lama ada nak bagi. So it is about issue of bread and butter. Ada tak cukup makanan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita yang nak pergi ke sekolah, jangan lapar ke bulur. Jangan mati ke bulur. Siapa yang ada di Petagas yang mati ke bulur? Angkat tangan. Kalau dah mati takkan angkat tangan. So it is about this. Kemudian isunya soal nak menentukan ada peluang pekerjaan. Macam mana nak membuat ada peluang pekerjaan? How do you actually create jobs? Kita cakap je gitu, gosok-gosok macam ada lampu ajaib. Minta kerja 10,000 jadi 10,000. Kalau ada saya beli itu lampu ajaib. Tidak ada, mesti ada usaha. Usahanya apa? Usahanya ialah untuk menarik sebab banyak pelabur datang ke negara kita. Kalau pelabur nak datang ke negara kita, kita tidak dapat uruskan dengan baik, kita mengambil masa berbulan-bulan, sedangkan negara lain boleh uruskan dengan cepat sehari, mereka tidak akan datang ke negara kita. Baru-baru ini pun kita mesyuarat di Melaka, kita bincang panjang lebar, kerana Malaysia masih dilihat antara negara yang baik untuk pelaburan. Mereka nak datang bukan bawa wang RM1, RM2, RM3, bertriliun, berbilion ringgit, dollars. Mereka nak laburkan, nak bina kilang, nak menyediakan peluang pekerjaan. Saya keluarkan arahan, misi cepat. Walaupun COVID, tapi kalau pelabur itu besar nak datang ke Malaysia, dia boleh datang. Kita buatkan satu lane, satu jalan yang agak terkawal. Dia boleh masuk, jumpa dengan siapa Maida ke, MITI ke, kerajaan negeri. Sebab selesai, dia balik. Kenapa? Karena kita nakkan wang berbilion masuk, supaya dengan wang banyak, kilang akan dibina. Baru ada pekerjaan. Jangan cakap saja. We are a serious government. Ini kerajaan yang prihatin. Mesti uruskan dengan betul. Sekarang ini hampir 200 bilion coming into the country. Tak tepuk tangan, tak apa. Sudah penat. That will create hundreds of thousands of jobs. Ini penting. Karena kalau tidak ada pekerjaan, kita tidak ada pendapatan. Tak ada income, tak ada pendapatan, tak boleh menyara keluarga kita. Mungkin juga kita tidak makan. So it is about jobs. Sebab itu dalam skim package rangsangan itu, kalau saya boleh jelaskan sedikit, antara yang kita bantu ialah syarikat-syarikat supaya mereka boleh terus kekal. Jangan tutup. Kalau mereka tutup, semua akan diberhentikan bekerja. Macam juga di Sabah. Tetapi kalau mereka nak kekal, mereka nak juga kita bantu. Kita keluarkan peruntukan antara pakej rangsangan itu ialah wage subsidy. Subsidi upah. Dan kita bagi dia tambahan RM600 sampai berapa ratus orang pekerja, dia akan dapat bantuan kita. So they can sustain dia punya perniagaan. Dan dengan sebab itu, orang yang bekerja boleh dapat pekerjaan. Berapa lama lagi saya boleh berucap? Sekejap lagi. Ini rasa malam ni penting. I want to talk sense. Bukan selama ini saya talk nonsense. It is about how do you manage this. Saya sedar bukan soal itu saja. Kalau di Sabah ni isu yang lain termasuk soal kos sara hidup. Kita bincang dalam kabinet baru-baru ini. Saya arahkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Hal Ehwal Pengguna Dato' Alex Nantalinggi, orang Sarawak. Saya beritahu Alex, you better study
Why is it that cost of living in Sabah and Sarawak is always higher than Semenanjung? Kita ada skim bantuan, subsidi untuk pengangkutan supaya kurangkan harga, masih berjalan. Tapi masih aduan kita terima. Because I put my ears on the ground and I know that Sabahan feel. How come they are paying for the same stuff at a higher price than people in the Semenanjung? That's not fair. Apakah disebabkan masalah cabotage policy? Ataupun di sini ada peniaga-peniaga yang sengaja mau ambil untung yang banyak? Ataupun di sini ialah masalah pengangkutan ke tempatnya jauh-jauh? Apa dia permasalahan? Ini akan dikaji oleh Kerajaan Persekutuan. Dan nanti saya nak minta laporannya. Cara bagaimana kita boleh dapat mencari jalan ikhtiar untuk menentukan supaya kos hidup, cost of living di negeri Sabah dan juga di Sarawak ini dapat kita turunkan. Antara strateginya ialah untuk menentukan kita keluarkan sebanyak mana bahan-bahan makanan. I think Sabah have a lot of land, masih banyak bodies, water bodies, ada sungai, ada laut, ada hutan belantara, ada tanah-tanah yang terbuka, luas. Kalaupun tak dibugar di bawahnya, di atas boleh kita gunakan untuk tanaman apa saja. Kalau lebih tanamannya boleh dijual ke Hong Kong, ke negeri China dan sebagainya. Itu pasaran kita ada. Tetapi yang penting adalah untuk membekalkan setiap barang makanan yang mencukupi untuk rakyat di Sabah dengan harga yang berpatutan. This is about what we will do, not only for Sabah, but we will try to do it for the whole country. Saya jadi pengusi food security. Di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, saya jadi pengusi. Baru saya bersidang. Yang pertama bincang. Saudara tahu tak, bila sebut food security ini, Singapura adalah negara nombor 1 dunia yang dikatakan soal makanan, jaminan makanan itu sudah tercapai. Malaysia duduk di tempat 28 di bawah. Sedangkan Malaysia mempunyai khazanah muka bumi yang luas, air yang banyak, sungai-sungai dan juga kolam-kolam dan juga tasik-tasik yang besar yang boleh kita gunakan untuk kita pelihara ikan, tanam sayur-sayuran. Anggur pun boleh tanam kalau di Keningau itu atas gunung ya. Tetapi kita tidak mempunyai hasil yang cukup untuk menampung keperluan kita. This is a serious matter. We have to look into that. Cukup. 2 minit ini. Saya faham di Sabah masalah infrastruktur. Tadi pun saya turun ke banyak tempat. Adalah kelebihan sikit Perdana Menteri pakai helikopter. Itu katanya hak sikit boleh pakai. Tapi yang lain-lain saya tahu siapa yang pakai helikopter. Saya bukan nak membangga diri. Sebahagian besar kita tidak ada itu. Kita pakai kenderaan kita sendiri. Kereta sendiri, SBB kita sendiri, ataupun apa-apa kenderaan lain yang di darat. Tetapi terpaksa menggunakan jalan-jalan kayu bala, jalan-jalan yang sudah penuh becak. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Bukan saja di Sabah, di Sarawak. Permasalahan isu infrastruktur still isu yang besar. Kalau setakat untuk kerajaan negeri bina jalan, bisa bina bah. Tapi binanya tidak banyak. Perlu ada dokongan dan sokongan dari kerajaan pusat supaya lebih banyak jalan-jalan akan dibangun dan bina. Kalau kerajaan pusat itu sama dengan kerajaan negeri, Perikatan Nasional, GRS, lebih mudah. Begitu. Penat dah. Itu 1, 2, 3 persoalan. Saya faham masalah sekolah, sebahagian sekolah ni bekas menteri, mantan menteri pendidikan Datuk Mahathir Khalid tahu. Saya pun juga pernah jadi menteri pendidikan, turun sampai ke kawasan Ulu Lubai, ke mana itu ya, masuk ke kawasan-kawasan pedalaman, sekolah-sekolah yang daif banyak. Kita sudah buat satu inventory stock untuk lihat apa nak buat ni sekolah-sekolah yang banyak. Nak dibaiki, wang yang diperlukan berbilion ringgit. Kalau tidak dibaiki, anak-anak kita akan terjejas mutu pelajarannya. Guru pun tidak ada tempat tinggal dan masalah-masalahnya pelbagai-bagai. That in itself is a big effort. And it is important that we work closely together. State, federal government work closely together. That kita boleh bantu supaya itu.
Saya beberapa hari lalu turun ke sini juga. Makan malam dengan Bibiona. Siapa ada ikut YouTube? Cerita pasal dia tidak ada internet, connectivity. Dia terpaksa panjat pokok. Tidur malam di atas pokok. It's not a joke, it is a true matter. Saya jumpa dia, bukan kenapa nak layan sikit sebanyak, dan dengar cerita dia. It is true, it is a problem. It is not just di kampung apa ni, di apa dah tempat ni, Kudat, tapi banyak lagi tempat-tempat yang masih lagi tidak ada hubungan wifi, tempat internet. Dan saya tahu generasi muda hampir 100% memerlukan itu untuk pelajaran, untuk perhubungan, untuk apa sekalipun. Dengan YouTube-nya, dengan apa semua sekali, kita perlukan itu untuk pengetahuan, untuk hubungan dan sebagainya. Sebab itu baru-baru ini saya juga di KK umumkan, kita sudah lancarkan jendela Sabah. What you mean by jendela Sabah? We roll out the program for internet connectivity for the whole of Sabah. Belanjanya lebih daripada 2.5 bilion. Semua sekarang tidak ada ratus bilion, sudah bilion-bilion sudah. That's why you need the support and working closely with the federal government. Not that federal government is definitely richer than state, but the need is because we have additional resources dan ini boleh kita gunakan untuk bantu. Karena ini soal penting untuk sistem pendidikan. Kita mesti ada connectivity. Kalau hari itu seluruh sekolah kita sudah dihubung kaitkan dengan internet, bila masa kita tutup ke sekolah, mereka tak boleh belajar, dia boleh belajar daripada rumah. Online. Tetapi kerana tidak ada sistem yang lengkap, tak boleh buat. Anak-anak kita yang belajar di sekolah, tak boleh ke sekolah berbulan-bulan lamanya. Itu merugikan. So that is very important. It is not about physical infrastructure, it's about connectivity, about virtual, about cloud. Ini suatu masa depan yang saya fikir amat mustahak. Sabah, sebuah negeri yang cukup besar, mesti ada hubungan seperti itu yang mesti kita utamakan supaya Sabah akan lebih maju, setara malahan lebih baik daripada negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Last but not least is about safety and security yang disebutkan tadi. Itu memang tanggungjawab kerajaan persekutuan. Saya tahu bahawa kita masih tidak mempunyai peralatan yang cukup. I don't want to tell something which is not true. Aset yang diperlukan untuk mengawal sempadan kita ni yang cukup panjang, 1,000 ke berapa ribu batu jauhnya. Hari itu Datuk Syafiee beritahu, soal keselamatan dia pun tak bagi cukup duit untuk minyak. Kerana bot ni terpaksa ronda sampai jauh-jauh. Minyak yang kita bekalkan tak cukup, kerajaan negeri bantu. Okay, thank you for that. Kerana kerajaan negeri bantu. Tetapi kalau tak bantu, bermakna kawasan-kawasan yang perlu kita kawal, sempadan kita yang agak luas ini, nanti akan dibocor dan sudah pun terbocor oleh pihak pendatang-pendatang tanpa izin. Ini Menteri Dalam Negeri, Datuk Hamzah punya kerja. Tangkap dia. Parti masuk dalam negeri, Sabah ke di Johor, mana kita tangkap dia. Tangkap dia, kita hantar dia balik. Kita tak boleh maafkan orang datang menceroboh masuk negara kita untuk cari kerja ke apa, mengganggu keselamatan kita, mengganggu ehwal kehidupan rakyat kita. Mereka datang dengan tidak ada tanpa izin, tidak ada suratan apa-apa. Ini penceroboh yang tak boleh kita benar dan izinkan masuk ke dalam negara kita seperti di Sabah. We have to catch them and send them home. Jangan benarkan mereka tinggal di sini. Itu saja yang nak sampai. Saya dah ucap terima kasih. Tapi saya yakin kerana saudara sudah dengar apa yang saya telah sebutkan satu persatu, isu-isu dan cara-cara kita nak menanganinya. Saya yakin rakyat Sabah akan menerima dasar yang telah pun diperkenalkan dan akan terus dilaksanakan, perancangan, program supaya negeri Sabah akan terus maju dan membangun
dan membangun bersama dengan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah. Ada Perikatan Nasional, ada Barisan Nasional, ada PBS. Nak disebutkan juga selain itu ada MCA, ada PBRS, ada PAS, ada UMNO, ada PBS, ada STAH, ada SAPP dan tak lupa ada Bersatu. It is a combined effort of all parties. Jauh lagi besar daripada Warisan Plus. Kita punya Perikatan Plus mempunyai sejumlah parti yang mewakili semua kaum di negeri Sabah. Seharusnya ini meningkatkan keyakinan akan kemampuan kita untuk menguruskan negeri Sabah ini secara yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya ucapkan Perikatan, 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 Sabah, Sabah, Sabah. Terima kasih.